reka bentuk kajian ditulis adalah untuk menjawab tentang apa ni, untuk menjawab uh, uh, bagaimana anda akan menjalankan kajian ini. Jadi reka bentuk kajian menjelaskan tentang bagaimana kajian ini akan dijalankan dari awal sehingga akhir dalam bentuk yang mudah, ringkas dan dapat difahami dengan baik. Biasanya kita bila menulis reka bentuk kajian, ianya adalah dijelaskan mengikut peringkat-peringkat pelaksanaan kajian. Kebiasaannya dijelaskan dalam bentuk carta alir yang ringkas supaya ianya mudah dipahami oleh pembaca. Supervisor kita ataupun examiner yang akan membaca, dia tahu apakah peringkat-peringkat pelaksanaan projek melalui kaedah penulisan dengan menggunakan carta alir itu lagi efektif. Sebagai contoh, kajian ini dia menuliskan permasalahan kajian, persoalan kajian, diringkaskan, objektif kajian dan fasa-fasa kajian. Fasa 1, fasa pertama, kajian literature. Fasa kedua, silap ya. Fasa kedua, pembentukan instrumen kajian. Fasa 3, pengutipan data. Dan fasa yang keempat sebetulnya, analisis data. So, ini dijelaskan dalam bentuk carta alir reka bentuk kajian. Dan seterusnya, dijelaskan dalam bentuk tulisan. Ya, dijelaskan dalam bentuk tulisan di dalam teks dalam bab metodologi kajian. Fasa pertama, kedua dan ketiga itu dijelaskan secara ringkas dan akan dijelaskan lagi di dalam subtopik-subtopik yang di hadapan yang seterusnya. Okey. Instrumen kajian adalah apakah alat yang akan digunakan untuk mendapatkan data kajian, dan dalam konteks ini instrumen kajian itu perlulah diperincikan satu persatu dan perlulah diperjelaskan satu persatu. Sekiranya ada lebih dari satu, perlu diperincikan dengan jelas. Ya, mungkin ada dua instrumen kajian. Mungkin soal selidik, temu bual, pemerhatian, analisa kandungan dan sebagainya. Ini perlu dijelaskan satu persatu bagaimana ia dijalankan. Sebab itulah yang penting untuk tuan-tuan dan puan-puan pastikan apakah instrumen kajian yang ada dalam kajian anda. Kalau boleh jangan terlepas untuk menulisnya. Walaupun sedikit, mungkin ada kaedah-kaedah yang kecil yang tidak ini, tetapi kalau dia boleh membantu dalam proses kajian, letakkan saja. Okey. Bagaimana cara menulis instrumen kajian? Okey, bagaimana cara menulis instrumen kajian? Yang pertama, kita senaraikan jenis instrumen-instrumen kajian yang kita gunakan. Kalau ada soal sidik, kita letakkan soal sidik. Kalau temu bual, kita buat temu bual. Kalau eksperimen, kita buat eksperimen. Kalau kita membuat menghasilkan modul, kita letak macam mana kaedah-kaedah ataupun instrumen untuk kita menghasilkan modul. Yang kedua, kita buatkan subtopik berdasarkan kepada instrumen-instrumen kajian yang kita sebutkan tadi. Yang ketiga, kita jelaskan tentang proses instrumen itu dihasilkan dan didapati. Sebagai contoh, instrumen itu kita gunakan dari pengkajian lain. Kita kena perlu juga justifikasikan kenapa kita mengambil instrumen tersebut. So, itu perlu dijelaskan. Seterusnya, proses kesahan instrumen dijalankan. Ini proses ini perlu dijelaskan dalam penulisan instrumen kajian. Yang kelima, jelaskan isi kandungan instrumen dengan terperinci meliputi bahagian-bahagian yang ada. Contohlah kita ada soal selidik, apa bahagian-bahagian yang ada. Contoh bahagian pertama, demografi. So, apa attributes ataupun item-item yang ada. Berapa banyak item yang ada. Yang kedua, bahagian kedua mungkin konstruk pertama kita jelaskan. Konstruk pertama ini sebab apa dibuat, kenapa dibuat. Kan? Berapa jumlah item yang digunakan. Apa skala yang digunakan dalam menilai dalam soal selidik yang akan dijalankan. Dan seterusnya, semua ini juga perlu ditunjukkan dalam bentuk carta alir supaya mudah untuk dipahami dan digunakan pada masa akan datang. Contohnya di sini saya juga tunjukkan bagaimana penjelasan instrumen kajian itu ditunjukkan secara terperinci di dalam penulisan teks. Dan ini tuan-tuan dan puan-puan perlu ada. Dan biasanya penilai akan melihat bagaimana proses contoh soal selidik ataupun pembangunan modul itu dijalankan. Perlulah tuan-tuan dan puan-puan simplifiedkannya ataupun ringkaskannya supaya mudah difahami dalam bentuk carta alir. Jadi saya punya saran kepada tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada sebarang proses ataupun aktiviti ataupun penerangan yang melibatkan proses ataupun langkah-langkah itu, sebaik mungkin kita tunjukkan dalam bentuk carta alir. Yang seterusnya, menerangkan populasi dan persampalan. Dalam kita menulis metodologi kajian, penting untuk kita tuliskan populasi dan persampalan. Yang pertama, kita jelaskan siapa responden dalam kajian ini. Ini penting. Yang pertama ni, siapa responden dalam kajian ini. Yang kedua, mengapa responden itu dipilih. Dan
perlu justifikasi kan kenapa kita ambil cikgu misalnya, kenapa kita perlu ambil guru-guru di sekitar Putrajaya contohnya, itu perlu dijelaskan mengapa respon itu diambil. Berapakah saiz populasi persampel? Itu perlu dijelaskan. Berapakah sampel yang akan diambil dan bagaimana sampel akan diambil, apa teknik persampelan. Itu basic dalam populasi dan persampelan dijelaskan. So itu tuan-tuan dan puan-puan perlu menulisnya secara terperinci, dan kalau boleh kelima-lima elemen ini dibuat sub topik di dalam topik utama dalam menerangkan populasi dan persampelan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ini contoh-contoh bagaimana apa yang dimasukkan populasi. Populasi adalah target group kita ataupun kita punya kumpulan sasar kita, dan kita ambil sampel. Bila kita ambil sampel, maknanya kita ambil beberapa ataupun sekelompok daripada populasi itu, beberapa kumpulan untuk beberapa sampel untuk kita melihat apa dapatan ataupun pandangan daripada contohnya lah kajian soal sindik. Dan itu seperti yang tadi, perlu ada target population dan sampling frame. Dan pada sampling frame itu ada sampel dan seterusnya kita mengambil sampel. Ini adalah perkara-perkara yang perlu dijelaskan di dalam kita menulis sebuah persampelan kajian. Contohlah, mula-mula kita ada target dalam kalangan guru-guru, target population ya, guru-guru di Malaysia kan. Contoh sampling frame kita, sebab kita berada di kawasan Lembah Kelang, kita memfokuskan kepada sekolah Lembah Kelang. Daripada situ mungkin kita zoom lagi kepada PPD. Daripada PPD tersebut kita fokuskan lagi cikgu-cikgu bahasa Inggeris, contoh guru-guru bahasa Inggeris ya, so sampelnya. So berapa sekolah? So perkatan mendapatkan sampel ini kita menggunakan kaedah statistik. Ini untuk kajian-kajian yang berbentuk kuantitatif. Okay. Ini saya tunjukkan KGN Morgan table, yang N ini menunjukkan bilangan populasi dan S adalah bilangan sampel yang perlu diambil untuk memastikan sampel yang signifikan dalam sesuatu kajian. Ada juga banyak kaedah yang lain boleh gunakan, contoh G-Power dan sebagainya. Itu adalah pendekatan-pendekatan yang terkini juga, boleh digunakan untuk kita menentukan jenis atau sampel size bagi sesuatu kajian kuantitatif. Ini teknik-teknik persampelan ya. Ada sampling random, systematic sampling, stratified sampling. Ini adalah persampelan probability ataupun probability sampling. Yang ini menunjukkan non-probability sampling. Okay? Dan non-probability sampling juga boleh digunakan untuk kajian-kajian kualitatif. Contohnya, daripada expert panel, so kita pilih berapa yang boleh menjawab, ataupun judgment sampling yang boleh menjawab persoalan-persoalan kajian berkenaan isu-isu yang unik atau spesifik dalam kajian-kajian kualitatif. Dan seterusnya, ini untuk kajian kualitatif ya. Biasanya melihat kepada social actor, not predictable like object, randomized events are irrelevant to social life. Probability sampling is expensive and inefficient, so kita menggunakan kaedah non-probability sampling is the best approach dalam kajian-kajian berbentuk kualitatif. Dan ini perlu dijelaskan dalam penulisan metodologi kajian. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah contoh-contoh bagaimana menentukan jenis-jenis persampelan dalam aspek kualitatif sampling. Antaranya intensity sampling, yang keduanya homogeneous sampling, yang ketiga criterion sampling, snowball sampling, random proportional sampling. Ini adalah contoh-contoh bagaimana untuk kita mendapatkan responden ataupun sampel bagi sesebuah kajian kualitatif. Biasanya kita gunakan intensity sampling ya, untuk melihat tentang situasi, kondisi tentang sesuatu isu yang ingin dikaji. So itu adalah metod-metod yang biasa digunakan dalam kajian kualitatif. Dan yang paling penting bila kita menulis metodologi kajian ataupun populasi dan persampelan, kita perlu tulis dan tunjukkannya dalam bentuk jadual. Berapa saiz populasinya, saiz lingkungan kajian, contohnya daripada saiz populasi seperti saya tunjukkan Raja tadi, berapa ramai dalam lingkungan, contohlah dalam daerah Kota Kinabalu contoh kan. Teknik persampelan ni gunakan apa? Jumlah sampel diambil berapa banyak. So itu adalah kaedah-kaedah ataupun cara yang lebih sistematik untuk kita menunjukkan
kaedah persampalan digunakan. Dalam teks ada, dalam penulisan dan juga dalam jadual. Kadang-kadang bila kita tuliskan benda-benda yang berbentuk data ini, kita tidak nampak secara bertulis, dan saya syorkan tuan-tuan dan puan-puan menggunakan pendekatan jadual ini untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan menulis dengan lebih efektif. Seterusnya, kaedah pengutipan data. Itu kaedah pengutipan data merujuk bagaimana anda akan mendapatkan data. Misalnya, untuk mendapatkan data perlu prosedur rasmi yang perlu dibuat, seperti mohon kebenaran daripada pihak berkaitan, contohnya Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun jabatan dan agensi kerajaan yang lain. Juga ada kaedah-kaedah tertentu yang tuan-tuan dan puan-puan perlu ikuti supaya tidak nanti dipersoalkan dari segi kesahihan data yang tuan-tuan dan puan-puan dapatkan. Dan bagaimana data mentah yang dikutip diluruskan sebelum dianalisa, ini juga perlu dijelaskan. Untuk kita dah dapat data daripada temu bual, bagaimana kita nak menyusun data-data tersebut, ataupun kutipan-kutipan catatan-catatan itu macam mana kita nak kumpulkan mereka. Adakah kita scan ataupun kita transkripkan, cara itu perlu dijelaskan dalam satu subtopik penting, iaitu kaedah pengutipan data. Okay? Dan seterusnya, kaedah-kaedah lain, contoh macam tempoh dan pemerhatian juga perlu dijelaskan berapa tempoh lama yang akan dijalankan. Seterusnya, bagaimana aspek kawalan kualiti data yang dikutip juga perlu dibincangkan, dan berapa kali sampel nak diambil, masa dan sebagainya. Itu perlu dijelaskan dalam kaedah pengutipan data. Seterusnya, yang terakhir saya kira yang penting juga adalah kaedah analisis data, iaitu bagaimana sesuatu data itu dianalisis, sama ada kualitatif ataupun kuantitatif. Tuan-tuan dan puan-puan kena mahir, dan bila kita sebutkan analisis data ini, dia sangat rapat dengan persoalan objektif kajian. Contohlah, kita objektif pertama kita adalah untuk menentukan tahap kepuasan pelanggan. So, itu memerlukan kajian statistik dan apa kaedah yang kita gunakan. Sama ada kita melihat dari segi peratusan, nilai min, nilai median dan sebagainya, itu perlu kita justifikasikan dalam konteks penulisan data. Jadi, bagi kajian kuantitatif yang melibatkan statistik, dia melibatkan statistik deskriptif dan inference. So, dalam hal ini perlulah melihat dari aspek deskriptif dan inference. So, dari deskriptif kita melihat daripada aspek data-data min, peratusan, median dan sebagainya, sisian piawai dan sebagainya. Dan bagi inference, dia lebih kepada kajian-kajian untuk melihat dari segi hipotesis kajian, ya, adakah terdapat perbezaan sebelum dan selepas contohnya, ataupun adakah terdapat correlation, hubungan antara motivasi belajar dan pencapaian akademik contohnya, kan. So, itu adalah dibuktikan secara statistik inference. Nanti kita akan tengok lebih lanjut lagi. Kualitatif melibatkan analisis data secara subjektif, dan data-data yang tuan-tuan dan puan-puan kumpul melalui proses temu bual ataupun proses pemerhatian perlu dikumpulkan dengan sistematik dan ditunjukkan dalam database, dan bagaimana dia dianalisis secara kualitatif. Sekarang ini ada beberapa software yang boleh digunakan untuk kita menganalisis secara efektif. Sama ada kita boleh guna AdVivo, Atlasty dan banyak lagi kaedah-kaedah analisis data secara kualitatif yang boleh tuan-tuan dan puan-puan explore ataupun gali dan cari dan pelajari, ya, dalam konteks ini. Ini kajian kuantitatif analisis data seperti yang disebutkan tadi. Quantitative analysis adalah the technique by which a researcher convert data to a numerical form and subject it to statistical analysis. Jadi, quantification, the process by which data become numerical. So, penentuan jenis analisis data ini juga bergantung kepada objektif kajian seperti yang disebutkan. Dan dalam kajian quantitative data analysis, saya juga ada membuat training ataupun latihan dalam konteks macam mana kita nak menganalisis data soal selidik dengan menggunakan Excel, ya. Saya rasa menggunakan Excel lebih cepat kalau tuan-tuan dan puan-puan pelajari untuk kita menganalisis kuantitatif data, dan sedikit mungkin secara data-data inferential pun boleh, analisis inferential boleh digunakan menggunakan Excel. So, yang pertamanya kita melihat sama ada data kita itu nominal, ordinal, interval atau ratio. Seterusnya barulah kita membuat kajian ataupun analisis kita secara deskriptif statistik menggunakan untuk menentukan nilai mean, median, mode, minimum dan maximum value, percentage, frekuensi. Dan ini semua boleh ditunjukkan dalam raja box plot, raja kotak,
tuan dan puan-puan, box plot itu penting untuk menunjukkan elemen-elemen yang terdapat di dalam sesuatu analisis deskriptif. Dia banyak menunjukkan analisis deskriptif ini, sebenarnya dia melihat ataupun memberikan maklumat kepada kita tentang apakah bentuk data yang terhasil daripada pengutipan data yang kita telah buat. Dan step yang ketiga iaitu inferential data. Kita boleh menggunakan correlation untuk melihat dan mengkaji hubungan antara satu pemulihan ubah dengan satu pemulihan ubah yang lain. Kita juga boleh menggunakan ANOVA untuk melihat perbezaan di antara kumpulan-kumpulan ataupun pemulihan ubah yang kita analisis, dan seterusnya regression dan number of variables. So itu adalah kajian-kajian yang boleh pendekatan yang boleh digunakan dalam aspek kajian ataupun analisis data secara inferensi. Ini kajian-kajian, hasil kajian biasanya ditunjukkan dalam bentuk correlation. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita memilih mana-mana metod kajian ataupun kaedah analisis data itu, perlulah kita faham macam mana output yang kita nak hasilkan nanti. Contohnya kita nak bentukkan dalam bentuk graf seperti ini, correlation antara performance and goal difficulty, dan ataupun kita nak tunjukkan dalam bentuk raja palang seperti ini. Ini adalah contoh-contoh macam mana nantinya kita nak memaparkan data yang telah kita analisis. Dan kita perlu faham nanti jenis-jenis, tapi ini tak perlulah kita masukkan dalam penulisan material kajian, sebagai sekadar untuk memberikan pengetahuan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena tahu macam mana nak interpretasi data nanti. Okey, ini adalah kajian berkaitan correlation. So kalau begini kita boleh analisis secara ini. Okey, dan kita boleh buat interpretasi berdasarkan apa yang telah ditunjukkan dalam raja ini. Contoh perfect positive correlation, menunjukkan garis lurus. High positive correlation berlaku syarakan, tetapi jarak antara satu dengan yang lain data itu agak dekat. Ini low positive correlation, dia punya hubungan tu agak ada hubungan yang positif tapi agak rendah dari segi dia punya berkaitan itu ataupun dia punya correlation itu disebabkan taburan data yang agak jauh. Tapi kalau kita lukiskan garis lurus di sini secara menggunakan Excel, kita akan dapat satu garis lurus. Dan no correlation ini menunjukkan taburan yang tidak taburan yang pelbagai, iaitu tidak menunjukkan apa-apa makna. Maknanya di sini tidak ada correlation lah. Dan low negative correlation ini mencong sebelah kiri, menunjukkan correlation yang yang negatif, dan nilai-nilainya pun ada ditunjukkan di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya ini adalah kaedah analisis ANOVA untuk membandingkan. Contohnya lah kita nak mengukur perbezaan pencapaian pelajar bagi kelas A, B dan C. Boleh kita menggunakan analisis ANOVA. Dan kita kena juga maklumkan dalam penulisan tesis ataupun penulisan metodologi kajian itu, software yang kita gunakan. Sama ada kita gunakan Smart PLS, kita gunakan SPSS ataupun kita gunakan Excel. So benda-benda ini perlu ataupun perisian-perisian ini perlu dinyatakan di dalam penulisan metodologi kajian. Dan seterusnya, bila kita amat perlu untuk menjustifikasikan setiap analisis yang ingin dibuat. Yang kedua, mengapa dan kenapa analisis tersebut digunakan perlu kita jawab dalam penulisan metodologi kajian. Terusnya, pengujian hipotesis kepastiannya dikaitkan dengan objektif. So kita kaitkan dengan objektif kajian tadi, antara perkara penting untuk kita analisis data ini. Okey. Ini pula pendekatan bagaimana untuk menganalisis data kualitatif, di mana kita menggunakan pemerhatian, contohnya melalui data collection. Seterusnya, kita membuat pemilihan data ataupun kita membuat screening of the data, selection, focusing, simplifying, abstracting dan transforming. Dan seterusnya, data display, macam mana kita nak memaparkan data itu daripada analisis-analisis yang kita telah buat. Dan seterusnya, kita membuat conclusion menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan yang terkini. Contoh, kita boleh menggunakan Atlas Data in Vivo untuk menunjukkan hasil daripada penelitian kita terhadap tema-tema yang terdapat dalam
data-data secara kualitatif tersebut, dan bagaimana kita menghubungkan tema antara satu tema dan tema yang lain itu supaya kita dapat memberikan conclusion yang kemas untuk memberikan gambaran sebenar tentang apa yang kita kaji. Biasanya kita daripada data-data kualitatif ini kita akan membuat sistem pengkodan dan seterusnya kita membuat perbandingan ataupun kita buat tema-tema yang dihasilkan untuk kita jelaskan, interpretasikan dengan baik. Ini antara contoh software yang ada sekarang menggunakan Atlas D, dan ini antara output daripada menggunakan Atlas D, dan sebagai kesimpulannya dari perbincangan ataupun perkongsian saya pada hari ini, iaitu berkaitan dengan metodologi kajian. Bagi saya, penulisan metodologi kajian adalah satu aspek yang amat penting difahami oleh setiap pelajar pasca siswaza, dan metodologi kajian perlu dibuat secara teliti untuk memastikan ianya dapat difahami dan diikuti oleh pengkaji-pengkaji lain pada masa akan datang. Kalau kita tidak menulisnya dengan teliti, sudah pasti kita sendiri tak faham, ataupun pengkaji-pengkaji lain yang akan mengikut mungkin juga akan terpesong daripada konteks kajian yang sebenar. Jadi berkaitan antara objektif kajian, metodologi kajian itu perlu jelas kerana itu adalah persoalan-persoalan juga yang sentiasa berlegar semasa proses viva ataupun proses proposal defense. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kira itu antara perkara-perkara yang dapat saya sampaikan dan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat kalau ada sebarang persoalan boleh ajukan kepada saya melalui tag chat di sebelah kiri dan kanan tuan-tuan dan puan-puan. Cuma sebagai kesimpulannya, saya juga ingin ulang bahawa dalam penulisan metodologi kajian ini, seperti yang saya sebutkan tadi, ada 5 perkara penting yang perlu dijelaskan di dalam sebuah penulisan metodologi kajian, iaitu pertama, reka bentuk kajian, instrumen kajian, populasi dan persamplan, proses pengumuman data dan analisis data. Dan ini perlu tuan-tuan dan puan-puan kuasai. Dan saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan, cara terbaik adalah untuk kita melihat kajian-kajian lepas, bagaimana mereka menulis reka bentuk kajian, instrumen kajian, dan saya kira ada setengah-setengah kajian itu antara satu dengan yang lain, dia mempunyai reka bentuk kajian yang lebih kurang sama dan juga kaedah-kaedah yang sama juga. Cuma dari segi mungkin metod, populasi, persamplan dan justifikasi mengikut spesifik kajian anda itu adalah sesuatu yang penting untuk ditambah baik dalam kajian-kajian lepas. Sebab itu, metodologi kajian, kalau ada reka bentuk kajian, ada instrumen kajian, dan ada populasi dan persamplan, kita mampu menjawab soalan-soalan tersebut. Proses pengungkapan data ataupun dari aspek quality control data itu dapat dijelaskan dengan baik. Analisis data yang tepat berdasarkan untuk menjawab objektif kajian, maka metodologi kajian yang dibuat itu adalah kuat, kukuh untuk kita meneruskan kajian itu dengan lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berminat, saya akan kendalikan juga beberapa siri latihan, iaitu penulisan proposal kajian, dan juga saya membuat latihan bagaimana untuk kita menganalisis data-data soal selidik dengan lebih efektif menggunakan Excel. Dan seterusnya kita akan juga melanjutkan kita punya perbincangan untuk kita analisis data soal selidik menggunakan SPSS. So asas yang paling penting saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, analisis data menggunakan menggunakan Excel pertama sekali. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak guna SPSS terus pun boleh, tapi saya rasa kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat menguasai Excel peringkat awal, tuan-tuan dan puan-puan boleh menganalisis dengan cepat beberapa data-data. Dan saya kira dengan menggunakan Excel sebenarnya lebih baik untuk kita hasilkan graf-graf yang lebih cantik sebenarnya. Jadi saya rasa itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada hari ini, dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan kita dapat bersua lagi, berbincang lagi, berkongsi lagi pada masa akan datang. Saya sentiasa membuka pintu untuk berbincang dan juga mengalu-alukan pertanyaan daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk kita sama-sama pelajari perkara-perkara yang baru. Tidak semua saya tahu, tapi saya kongsikan sekadar apa yang saya tahu, dan saya rasa perkongsian adalah salah satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita.
Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menjalankan pendidikan. Semoga tuan-tuan dan puan-puan berjaya di dunia ini dan juga di akhirat sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.